Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail yawma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Sahibul fadilah Tuan Imam, Sahibul fadilah Tuan Bilal, tuan-tuan para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kuliah maghrib yang sama-sama kita hadiri pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu-ilmu yang kita perolehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati juga umur kita, rezeki kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan ini kita istiqamah melakukan amal-amal ketaatan. Allah jauhkan kita dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihadiahkan bacaan ini kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, kaum keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Teristimewa yang kita hadiahkan kepada kedua ibu dan ayah sama ada masih hidup, apatah lagi telah kembali ke rahmatullah. Tak lupa juga kita hadiahkan buat tuan-tuan guru kita. Tak lupa juga kita hadiahkan buat anak-anak, cucu-cucu kita. Mudah-mudahan mereka menjadi insan-insan yang salih ataupun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini Allah masih lagi memanjangkan umur kita dan kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan lagi saki-baki umur, saki-baki kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita bersyukur pada Allah kerana kita telah pun masuk dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kita syukur pada Allah taala kerana malam ini kita dapat hadir untuk kita imarahkan rumah Allah ini dengan kita mendirikan solat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita dapat berwirid, mengaminkan doa sahibul fadilah Tuan Imam. Kemudian saya yakin tadi tuan-tuan dapat mendirikan solat sunat ba'diyah maghrib. Solat sunat ba'diyah maghrib ini antara solat sunat muakkad yang amat dituntut. Jadi kalau boleh kita jangan tinggalkan. Yang muakkad ini kalau boleh kita jangan tinggalkan. Jadi alhamdulillah kita dapat mengerjakan solat sunat ba'diyah maghrib. Kemudian syukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat duduk di taman-taman syurga malam ini. Sebab Nabi dah pesan kat kita, iza maraltum bil ridatul jannah farta'u. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, singgahlah. Kadang-kadang orang pasar malam lalu singgah, tapi taman surga tak singgah, ya. Dan kita termasuk dalam golongan orang yang disebut fazakir inna zikra tanfa'ul mu'min, berilah peringatan.
Sebab beri peringatan ini tanfa, maksudnya memberi manfaat kepada kita orang beriman. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ya, saya pun syukur pada Allah Ta'ala selamat sampai di surau ini. Kali pertama saya melangkahkan kaki, menjak kaki ke surau ini. Alhamdulillah, kebetulan kuliah malam ni masjid yang saya patut kuliah tu dia belum mula lagi di Puchong, Kuala Lumpur. Jadi saya hadir malam ni insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah. Malam ni saya nak sambung sedikit ya, saya nak sambung kuliah online dulu yang saya sempat 2 kali. Semasa kita PKP dan juga kita masa fasa pertama pemulihan kan, kemudian fasa kedua, iaitu calon-calon penghuni syurga ya, calon-calon penghuni syurga. Pernah saya kuliahkan secara online, cuma malam ini sepintas lalu dan akan huraikan mana yang belum habis, dan ada masa nanti kita akan masuk tajuk bagaimana untuk membentuk akhlak kita yang mulia lah ya. Kita semua ni nak jadi orang baik-baik kan, tidak ada orang niat nak jadi orang jahat lah. Okey, calon surga ini berdasarkan surah Qaf ya, surah yang ke-50, ayat yang ke-31, 32 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Al-ayat surah Al-Azim. Sedangkan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepada kamu, iaitu kepada setiap hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyar rahmana bil ghaib, iaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak terlihat olehnya, dia datang dengan hati yang bertaubat. Tuan-tuan rahimakumullah, menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan pada kita, ayat ini nak cerita kat kita ada 4 ciri calon penghuni syurga ya. Ada 4 ciri calon penghuni syurga yang memang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mendekatkan syurga ini, menyediakan syurga ini untuk lil muttaqin, iaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Okey, saya terus dari point. Ciri yang pertama, awab. Ayat tadi, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Yang pertama awab. Kalau ejaan Jawi dia alif waw alif ba ya, awab. Kalau ejaan Rumi dia AWWAB lah, awab. Okey, awab ni siapa dia? Awab ni ialah orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Makna dia orang yang dah buat melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, dia pun ingin kembali kepada Allah setelah melakukan benda yang haram, kepada zikrullah, kepada mengingati Allah setelah dilalaikan oleh syaitan, dan kadang-kadang dilalaikan oleh kita, gagal untuk mengawal nafsu ini. Maka sebab itulah dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak awam ini, kita nak kembali kepada Allah. Ini tuan-tuan ya. Sebab itulah kalau mengikut Ubair Ibn Umar, awab ni adalah orang yang mengingati dosa-dosa dia yang lalu, kemudian beristighfar dan bertaubat bila teringat dosa. Kita ni semua ni ada melakukan dosa ya, cuma sikit banyak ya,
Kalau boleh, bila kita terkenang akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, maka segeralah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari' maksudnya segera, ila maghfirah, mohon keampunan, ya. Allah minta kita supaya kita segera mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau boleh menjadi amalan kita. Bila kita istiqamah beramal istighfar kurang-kurang 100 kali. Kalau tuan-tuan, kalau kita tak nak ambil yang panjang-panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ambil yang paling ringkas, yang paling pendek. Apa dia? Astaghfirullahalazim. Boleh tuan-tuan 100 kali, sekejap je. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Dah 10 kali dah, kan? Kejap je. Kita boleh surau ni sampai rumah selesai 100 kali. Nak tak nak ya. Jadi sebab tu istiqamah, tuan-tuan, ya. Sebab Nabi pernah sebut, Allah Subhanahu wa taala ni, dia amat suka kepada orang yang beramal sikit tapi istiqamah. Jangan kita polon sampai beribu kan, tapi tak sekali-sekala ya. Tak boleh. Kalau boleh sikit tapi istiqamah. Ini memang Allah suka. Okey tuan, ya. Jadi kalau boleh kita memperbanyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita buat 100 kali lah tiap hari. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, inni astaghfirullah, Nabi kata sesungguhnya aku mohon keampunan kepada Allah 70 marrah. 70 kali. Ada riwayat menyebut 100 kali. Kita yang banyak dosa ni tuan-tuan, kalau boleh 100 kali lah, ya. Dia ada satu, bukanlah kaedah tapi kata-kata, kan. Kalau kita tak mampu menambah ibadat, jangan mengekalkan diri dalam melakukan dosa. Ibadat tak tambah, tapi asyik buat dosa je. Dah tu tak nak bertaubat, kan. Okey, itu yang pertama. Sebab saya dah huraikan agak panjang dalam kuliah online dulu. Malam ni cuba nak ingatkan balik. Nombor 2, hafiz. Ayat ni kan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Yang pertama tadi awab, yang kedua hafiz. Hafaza ataupun hafaza, hafiz, H-A-F-I-D-Z, hafiz. Hafiz ni hafaza, bukan kata hafal Quran, tak. Hafiz ni maksud dia memelihara aturan Allah. Okey, ya. Apa maksudnya? Kita ambil pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksud daripada memelihara semua peraturan Allah itu ialah kita memelihara apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita dan apa yang difardukan ke atas kita. Jaga yang kefarduan ni, yang wajib kita buat. Dah, pasal orang tak nak buat yang wajib. Dah tahu wajib buat, meninggalkan yang wajib berdosa. Tapi kalau saya cerita kat tuan-tuan, ada orang yang masih lagi tak buat yang wajib. Ada. Solat, kan. Saya bimbang hari ini tuan-tuan, orang mendirikan solat ni dia tak buat dengan ilmu. Contoh, kalau orang tanya kita, kau kan bila kau baca waladhdallin, berapa harakat panjang dia, kan. Kalau kita jawab orang baca panjang, aku baca panjang, ini jawapan orang solat tidak dengan ilmu. Kalau orang ilmu, bila tanya engkau baca waladhdallin berapa harakat, dengan confident dia akan jawab 6 harakat. Boleh korang tak? Tak boleh korang. Ini bukan mad arid li sukun.
bukan mad arid disukun, ya. Bukan mad iwad, dia mad lazim kalimi musaqqal. Tuan-tuan nak kenal mad lazim kalimi musaqqal senang je, saya nak bagi petua. Kita kan bila buka Quran, saya yakin kita semua memang boleh baca Quran dan suka baca Quran. Jumpa tak tanda panjang melengkok tu? Jumpa kan? Okey, dia macam panjang. Saya istilahkan misai. Lepas tu dia akan jumpa sabdu. Tahu tak sabdu? Bukan sabda, sabdu. Sabda tu makan. Sabdu. Sabdu. Misai jumpa sabdu mesti 6 harakat. Itu namanya mad lazim kalimi musaqqal. Kalau tak percaya, nanti lepas isyak, nanti lepas masa lepas tengok kan. Oh, betul lah ustaz sebut tadi ha. Ya. Misai bertemu misai bertemu dengan sabdu. Boleh itu. Jadi ini saya sebut tadi, kita solat dengan ilmu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada orang tak tahu solat. Saya sembang lepas kuliah kot malam, saya sembang, dia kata ada orang tu dia baca tahiyat sekejap je, rupa-rupanya dia tak tahu baca tahiyat, dia tak tahu tahiyat, tak tahu baca tahiyat sampai habis. Tak, dia yang wajib ni tahiyat ni hanya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak perlu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita baca sampai fil alamina innaka hamidum majid, alhamdulillah. Setidak-tidaknya rukun qauli itu kita kena kuasai. At-tahiyyat tu hanya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu pula kita disunatkan mengangkat jari telunjuk. Orang lelaki ketika itu disunatkan melihat akan jarinya. Orang perempuan hanya tengok telekung. Jangan nak buka dia nak tengok ustaz macam mana orang menjari ni. Tak payah. Ini saya sebut. Okey, saya nak cerita tuan-tuan, orang yang tak tahu sembahyang ni, ketika saya menyampaikan ceramah perkahwinan kepada anak-anak kita yang bakal kahwin dan nak kahwin dah ni, saya ceritakan bab solat. Rukun solat 13 pecah 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi satu je, iaitu niat. Sekurang-kurang niat kita lafazkan apa saja, aku solat fardu maghrib. Sekurang-kurangnya Arab 3 je, talata usalli fardhu maghribi, usalli fardhu zuhri. Sekurang-kurang itu, lebih tak apa, jangan kurang. Jadi saya beritahu peserta kursus, saya kata di antara lafaz sekurang-kurang hadirkan niat itu usalli fardhu zuhri. Saya minta seorang, saya kata tolong terjemahkan ni, usalli fardhu zuhri. Tuan-tuan tahu tak apa jawapannya? Ustaz, saya tak tahu dia. Allah, dah nak kahwin dah ni, dah nak kahwin dah, usalli fardhu zuhri pun tak tahu. Ini kita fikir, Masya Allah, macam mana boleh jadi macam ni? Salah ustaz di sekolah ke, ustazah ke? Saya tak yakin salah ustazah, sebab di sekolah kita ajar, sekolah kebangsaannya, sekolah kafalnya, atau sekolah menengah agamanya, kelas petang tu kelas agama petang. Di 9 ni panggil kelas agama petang, KAP. Jadi bila fikirkan macam tu, maka terbayanglah saya ibu dan ayah tak ajar ke anak tu kan. Dan satu kajian dibuat tuan-tuan, 2 hari lepas sembang dengan satu orang kawan dia kata, ustaz, ada satu kajian dibuat di sekolah menengah agama.
Tak payah sebut sebut nama sekolah menengah agama. Alhamdulillah, anak-anak kita di sekolah menengah agama ni masya-Allah, tabarakallah, solat cukup jaga. Kalau perempuan dengan tudung labuhnya kan. Kajian dibuat apabila anak-anak ni balik ke rumah, tuan-tuan tahu tak, 50% tak solat. Saya kata biar betul kajian ni. Betul tadi kata. Apa makna dia? Makna dia, bila anak itu balik rumah 50% tak solat, barang tentu mak ayah tak solat. Tu je. Kalau kita ada anak, takkan kita tak suruh anak kita solat? Tak tergamak kita tak suruh anak, mesti kita sebut. Sebab ini tanggungjawab kita. Saya teringat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu orang bapa datang mengadu Sayyidina Umar. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar, anakku ni teruk. Anak tak berguna, anak kurang ajar, macam-macam." Sayyidina Umar pun cerdik juga. Cerdik lah sebab dia khalifah kan. Dia pun panggil budak tu, "Ya walad, ta'alina, mari ni. Bapa kau cakap kau ni anak tak berguna." Budak ni pun cerdik juga. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, saya dah tahu apa ciri seorang bapa yang baik." Okey, lalu Sayyidina Umar pun beritahu 3 perkara tuan-tuan. 3 perkara. Yang pertama, seorang ayah hendaklah mendidik anaknya dengan didikan agama. Apa budak dia cakap? "Ya Amirul Mukminin, bapa aku teruk." Apalah pak abah kau teruk lah. Pak aku ni tak pernah didik dia dengan didik agama, solat ke, Quran ke, wudu, tak pernah tuan-tuan. Satu. Orang Jawa kata siji pada lorong teluk. Okey. Yang kedua, apa dia nak bayar yang kedua? Yang kedua, kata Sayyidina Umar, seorang ayah hendaklah memberi nama yang baik kepada anak. Budak nak cakap, "Nama saya teruk tuan." "Siapa nama kau?" "Nama saya Kelawar." Kelawar. Kelawar ni biasa dia keluar malam ke siang? Malam kan? Merayau je budak tu. Tuan, nama pun teruk lah. Kita sekarang ni okey lah tuan-tuan kan. Dulu ialah, minta maaf kan, macam mana orang dulu kan, nama bas, pensel kan? Batu. Saya pernah tengok nama orang batu kan. Tak apalah, apakan daya dulu. Sekarang ni okey. Okey, yang ketiga, seorang bapa hendaklah memilih ibu ataupun isteri, ibulah, kepada anak ini, ibu yang solehah ataupun isteri yang solehah. Budak nak cakap apa? "Ya Amirul Mukminin, mak aku teruk." "Apa kau jawab mak kau?" "Mak aku ni penari kelab malam." Tuan-tuan, okey, apa Sayyidina Umar kata? Kalau macam itu, bukan dia cakap kat bapak dia, bukan anak kamu yang neraka, kamu yang neraka sebab tak didik anak dan tempat 3 perkara tadi. Okey, masuk balik kita punya line ni. Yang kedua tu hafiz. Kita peliharalah aturan Allah. Kalau Allah kata haram, haramlah. Yang kita pergi buat benda haram tu pasal. Saya tuan-tuan kan, minta maaf kakak kakak ke macam-macam ke ya. Saya tengok kan, kenapa orang perempuan masih suka pakai tudung tapi t-shirt dengan pendek. Kita fikir balik, apa dia ni goma lah pakai t-shirt yang pendek ni kan. Tak apa lah Ustaz, sidai kain dia kat luar ni. Allah Ta'ala ada. Kadang pakai serkup dia pula kan, lempak leher tak jaga orang biar apa. Tak, saya fikir ni tadi, kalau dia ada suami tak didik ataupun tak beritahu, suami dia dayus lah jadul jannah, takkan masuk syurga. Kalau dia belum kahwin, ayah tanggungjawab. Ini selalu bila saya ceramah kursus kahwin saya akan sebut, sebab dia kata menutup aurat. Satu lagi, bila ceramah tu kan tuan-tuan kan ada bab persemendaan gitu. Saya tanya dia, boleh tak, tanya lelaki tu, kau besok balik rumah keluarga perempuan kan, isteri kau ada maklum
kau boleh tak salam dengan mak long kau tu? Lama fikir. Boleh Ustaz. Allah, saya kata tak boleh. Hukum yang boleh hanya salam dengan adik-beradik mak sendiri. Adik-beradik dengan mak mentua tak boleh. Tapi orang kita betul masalah. Nak hari raya kan, tak ada orang lain tu dah, maklum kau dah, kau salam lah. Dia mak dengan kau. Itu kalau adik-beradik mak dia tak apa. Sama juga kalau lelaki, adik-beradik bapa dia, teman adik-beradik mak dia boleh, tapi bila dia balik mak isteri dia, isteri dia maklum, tak boleh lah, tak boleh salam. Ini yang kena faham tuan-tuan. Bila orang tak faham agama, dia tu ini sekarang ni kita nak mereka pemahaman agama ni. Boleh tuan itu maksud dia. Okay, jadi yang kedua tadi, calon syurga memelihara aturan-aturan hukum Allah, pelihara. Solat kalau dah tinggalkan, qada balik. Banyak ditinggalkan, bayar je. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW? Saya ingat cerita ni begitu popular lah ya. Satu orang ni dia dah bunuh 99 orang kan, dia bunuh. Dia pun jalan jumpa satu orang Pak Kiai lah, dia kata, tuan saya dah bunuh 99 orang, macam saya ni ada harapan tak untuk taubat? Kau bunuh satu orang, tak ada dah macam kau ni dekat kau ni tengok. Lepas tu dia bunuh orang tu, 100 orang tu. Jalan jumpa satu orang, dia kata, tuan saya dah bunuh 100 orang. Orang macam saya ni agak-agak boleh taubat tak? Apa jawab dia? Kata, Allah tu maha pengasih, Allah maha penyayang, dengan syarat engkau jangan tinggal kat tempat ini, kampung ni, engkau kena hijrah tempat lain. Yalah tuan-tuan, kalau tinggal kat sini, cuba kita bayangkan tempat kita ni kan, kita tahu dah orang tu bunuh 1 orang, masuk semayang KM, duduk belakang kita pula berdapat kan, kita pula dibunuh kan, duk budak tu datang lah, dia bunuh orang. Takut kita, takut. Jadi dia pun hijrah, dia pergi tempat lain dengan niat nak berubah, nak jadi orang baik kan. Tiba-tiba dalam perjalanan tu dia meninggal. Bila dia meninggal, berebut malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab cakap, mayat ini saya punya, sebab dia dah bunuh 1 orang. Mayat rahmat pada tadi, malaikat rahmat kata, saya punya, dia dah tabat. Tengah-tengah bergaduh tu kan, datang satu malaikat lain. Apa hal ni? Ni lah, kata malaikat dia punya. Dia kata macam ni, bawa tenang, sekarang ni kita ukur tempat dia meninggal dunia ini dengan tempat yang dia dah banyak bunuh orang tu, tempat dia meninggal dengan tempat dia nak pergi taubat ni. Bila diukur tuan-tuan, dah dekat sangat dah tempat yang nak taubat tu, maka malaikat ini kata, kalau macam ni, mayat ini milik malaikat rahmat. Itu sebab ni kita nak sentiasa, tadi yang tentang tadi bertaubat, yang kedua kita jagalah perintah Allah. Dah tahu dah haram, jangan buat. Dah tahu dah benda yang berdosa, jangan buat. Dan peraturan Allah yang wajib kita buat. Okey, nombor 2. Nombor 3, khosya. Man khosya ni apa? Takut. Ciri yang ketiga, takut. Maksudnya kita rasa takut seorang hamba disebabkan ilmu yang kita miliki terhadap hal yang ditakuti. Maksudnya kita takut kepada Allah. Hari ni orang tak takut pada Allah tuan-tuan. Apa buktinya? Banyak benda haram buat. Benda haram, dedah aurat. Sebab tu saya kan, kalau saya tengok makcik ke kakak kiyah kau kan jual pisang tak bertudung, tak tegak mak, saya balik dah. Tak tegak mak. Kau langgar perintah Allah kan.
Sebab tu kena cari orang yang tutup aurat kan, jual nasi lemak, pakai seluar pendek nasi lemak tu. Sebab tu tuan-tuan hati-hati. Kenapa orang kita hari ini, ni orang lelaki lah, suka lepak di kedai, terus terang tuan ya, kedai mamak kan. Kenapa? Saya tak tahu di Seremban. Saya pernah satu ketika kawan buat satu pemeriksaan, inspection. Dalam bulan Ramadan sepatutnya tak boleh dibenarkan menjual makanan melainkan setelah pukul 3 ke atas. Tapi kalau tuan-tuan tengok kedai-kedai, minta maaf yang sebut ya, kedai-kedai mamak ni dia jual 24 jam ni. Islam ke tak Islam ni? Okey, bila buat pemeriksaan 5 tempat di Putrajaya lah ya. Yang pertama sekali kalau kita buat pemeriksaan ni, kita akan periksa punch card. Orang yang kad tu lah yang masuk orang punch card. Bahasa Melayu dia apa? Punch card. Kad perekam. Lebih pandai seorang putih pula tak. Kad perekam. Okey, kad perekam. Sekarang ni pula pakai jari. Okey. Bila dia periksa tuan-tuan, kita sembang sebab bila pertama kali jumpa ni kena sembang, berbual lah. 11 pekerja, 9 Hindu. Tentang gamak akan makan tangan yang tak pernah mandi wajib, tangan yang tak pernah diuduk, itulah yang menguli itu macam ni. Kita pula makan merasit tak ada apa tu kan. Menitik jeliwa dah. Ya. Saya tak kata haram. Saya kata keberkatan tu. Macam mana? Bila dah tak berkat tuan-tuan, makan benda tak berkat, hati berkarat. Bila hati berkarat ni, dia kan suka kepada maksiat. Ini punca dia. Kalau boleh hati-hatilah. Takkanlah tak ada kedai orang Islam. Okey. Kemudian pergi kedai yang kedua, 16 orang tuan-tuan, 11 Hindu. Hindu lah, Hindu ni bukan Islam. Kalau mamak Muslim tu lain, Hindu. Oleh sebab itu tadi ni kita takut kepada Allah ni, makin takut makin apa? Makin rapat. Makin takut makin rapat, makin takut. Kalau kita takut kepada binatang buas, contoh ni tuan-tuan, masuk hutan jumpa rimau, lari ke tak lari? Lari, jumpa rimau. Tapi kalau jumpa rimau dalam hutan, kita kena lari tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jumpa rimau di bandar, jangan lari. Mebeng lah. Lambat pula tangkap mebeng. Tapi orang beritahu saya, Ustaz, kalau jumpa rimau dalam hutan, kaedah dia kata apa? Kaedah dia kita bertenung rimau tu, dia kata. Lepas tu mengundur. Sebab insya-Allah dia kata wajah nur ni dia ada cahaya, dia kan rimau tu takut lah. Tapi jangan pula jumpa rimau mau. Macam tu lah orang tawakal kita kan. Perlahan-lahan itu. Ya, jangan kita takut pada Allah, makin takut makin rapat. Okey. Siji loro telu papat. Yang keempat tuan-tuan, hati yang inabah, qalbi munib. Apa maksud hati yang inabah? Kata Ibnu Abbas, hati yang inabah ni apa? Datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Maksudnya kita datang dengan hati yang beriman. Itu maksud dia. Ayat yang saya mukadimahkan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada lagi guna harta benda, anak pinak, illa, melainkan man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan penuh keimanan. Ini satu masalah. Hari ini kita bimbang tak beriman. Satu orang sahabat dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajar kepada aku tentang Islam beberapa perkataan yang aku tak tanya orang lain. Bila aku tanya ya Rasulullah,
Jawapan tu dah memuaskan hati. Tuan-tuan tahu tak apa Nabi jawab? Nabi jawab, qul amantu billah, qul amantu wal istiqamah. Nabi kata, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Dua perkara, beriman dan juga istiqamah. Jadi sebab itu saya sebut tadi, kalau orang yang hati yang inabah ni, ciri yang masuk syurga ni, maksud dia kita kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita kembali pada Allah itu dengan hati yang penuh beriman kepada Allah? Kita jangan lupa tuan-tuan, ciri beriman tu ada 3 prasyarat. Saya takut orang tak cukup 3 ni. Apa dia? Yang pertama, kalau yang dikatakan beriman ni, yang pertama tasdik bil qalb. Maksud dia membenarkan dalam hati. Yang kedua takril bil lisan, sebut dengan mulut. Yang ketiga ta'mal bil jawarih, lakukan dengan anggota. Okey, jangan pada penimbala, kita ambil satu contoh je. Ibadat wajib solat ni, solat. Macam mana kita nak mengimani solat ni? Tasdik bil qalb, hati kita benarkan solat itu wajib. Mulut menyebut solat wajib, kemudian mengamalkan, kita pun Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, kita pun solat. Kita bimbang orang yang tak solat ni, dia ada dua aja. Dia mula kata wajib, hati benarkan, dia tak solat, maka iman tak sempurna. Bila iman tak sempurna, macam mana dia nak berhadapan dengan Allah? Sebab itu soal akidah penting. Itu sebabnya baru ni kalau tuan-tuan tengok dalam akhbar TV, PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir, tahu tak? Yang diasaskan oleh Masyidah binti Abdul Jalal, seorang perempuan umur 39 tahun, muda lagi, orang Kelantan dia tu, orang Kelantan, tapi dia mengajuk agama. Dia ni Masyidah ni mengajuk agama, tapi tidak hebat, tidak tinggi lah, jadi memang dia mengajuk agama. Tapi macam mana dia boleh mengasaskan satu ajaran yang boleh orang ikut, dan dia kata dia boleh bersembang dengan Allah Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kalau orang ni sebenarnya cakap berborak lah dengan Allah Ta'ala kan, dia boleh bersembang dengan Allah Ta'ala, dan dia boleh berkawan dengan malaikat. Tapi alhamdulillah dia bertobat, dan kebetulannya waktu Jais buat istitabah, saya hadir bersamalah. Saya kemudian Sahibus Samahah Mufti Selangor, kemudian Sahibus Sa'adah pengarah Jais Jabatan Islam Selangor, dan setiausaha majlis, ya. Dan saya diminta untuk menandatangani dokumen taubat dia. Tak apalah, kita pun, orang cakap ustaz berlakonnya tu, saya kata jangan, dia berlakon ke tak berlakon, tapi yang penting dia dah taubat, dah minta pengikut dia supaya kembali semula kepada jalan yang benar, ya. Soal dia tak ikhlas ke, itu yang kita pertikaikan, ya. Yang penting dia dah beritahu orang supaya kembali kepada jalan yang benar. Dan saya pesan pada kawan-kawan Sikap Jais, saya kata susuli dia, buat program follow up, jangan biarkan dia bersendirian. Ini masalah akidah, tuan-tuan, ya. Mungkin tuan-tuan dah dengar ajaran Wan Masri kan, Asma'ul Husna tu, ya, aktif juga di Negeri Sembilan ni. Itu pun sama juga.
mengucap setakat asyhadu an la ilaha illallah, tak perlu sambung kepada Muhammad Rasulullah, tak percayakan Nabi. Tuan-tuan, kat negara kita Malaysia ni 17 kumpulan ajaran sesat yang masih aktif, tak termasuk yang saya sebut tadi. Yang saya sebut ni baru ni, ajaran Wan Suhaini, ajaran Wan Masri, ajaran Wan Nur Hayati. Kebetulan Wan ni nama-nama dia kan. Wan Nur Hayati ni kalau tuan-tuan dengar Ibu Yati, ingat tak Ibu Yati? Dia di Selangor kan. Okey, saya nak kembali balik kepada perbincangan kita. Jadi sebab itu hati kena bersih. Kalau hati kotor, macam mana nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala? Kita kena ingat, hati yang mati tidak boleh menghidupkan hati mati yang lain. Tak faham? Tak faham? Saya ulas. Hati yang mati. Contoh kan, kalau ayah ni hati dia mati, macam mana dia nak didik anak dia? Dia pun hati mati, hati kotor. Sama juga kalau seorang suami hati dia tak mati, hati dia kotor, macam mana dia nak didik isteri dia? Maka sebab tu hati yang mati tidak boleh mendidik hati mati yang lain. Maka sebab tu hati kita ni kena bersih. Sebab tu disebut ciri masuk syurga yang keempat ni, biqalbin munib, hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati kita ni perlu kita bersihkan. Jadi ringkasnya, kalau orang nak bersihkan hati ni, banyak kaedah tuan-tuan banyak sangat kaedah ni. Abdullah Ibn Mas'ud pernah sebut, di antaranya yang pertama dia kata, jangan ada benda haram masuk dalam tubuh badan kita. Jangan ada. Kadang-kadang orang cakap, ustaz saya tak pernah makan biawak ke khinzir ke kan. Tapi kadang-kadang harta yang kita dapat itu, walaupun kita beli barang yang halal, tapi cara dapatkan duit itu tak betul, jadi haram juga. Okey. Yang kedua dia kata apa? Berkawan-kawanlah dengan orang yang soleh. Berkawan-kawan dengan orang yang baik-baik. Berkawan-kawan dengan orang baik-baik. Kemudian disebut juga jangan tinggalkan Quran. Quran jangan tinggalkan. Kalau orang tinggalkan Quran, apa jadi? Okey, Allah sebut dalam Quran wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Sesiapa yang tidak mempedulikan Quran, dia tak kisah langsung, tak baca Quran. Cuba kita bayangkan satu rumah ni kan, ayah tak baca Quran, mak tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran. Tak baca Quran. Atuk tak baca Quran, wan ni tak baca Quran. Tak baca. Apa jadi kat rumah tu? Nabi kata rumah itu kal kubur, seperti kubur. Jadi kita tolonglah pastikan kita baca Quran. Kalau nak membersihkan hati tu, tak lain tak bukan dampingi Quran, dan jangan tinggalkan Quran. Dan seterusnya dia kata apa? Jangan banyak berangan-angan lah. Bercita-cita tak apa, kita nak jadi orang baik kan. Jangan berangan, kau dapat kereta terbang satu ni elok ni kan, senang je ni. Nak kalau jauh kan, nak balik Kelantan, mudah lah. Nak balik kampung je jauh, dah senang. Kalau kata terbang, dia berangan ni. Jangan tuan-tuan, kita kalau boleh bercita-cita nak jadi orang baik. Jadi itulah 4 ciri saya sebut tadi ni, iaitu saya ulang balik untuk kita mudah mantapkan lagi. Yang pertama tadi, awab ni orang yang ingin bertaubat, orang yang ingin kembali kepada Allah dari kemaksiatan yang telah dilakukan, dengan memperbanyakkan istighfar, mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang kedua hafiz, iaitu orang yang memelihara peraturan-peraturan Allah, yang wajib dibuat, yang haram ditinggalkan. Yang ketiga orang khasyah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah ni, makin takut makin dekat kita melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang keempat, hati yang inabah, iaitu hati yang bersih, hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya sebut iman tadi, saya sebut ada 3 ciri. Ciri orang beriman: takril tasdik bil qalb, benarkan hati. Yang kedua, takril bil lisan, sebut dengan mulut. Yang ketiga, ta'mal, kita lakukan. Contohnya solat ni kan, mulut kata wajib, hati benarkan, lalu kita pun Allahu Akbar solat. Sebab tuan-tuan, iman, besok apabila seseorang itu telah meninggal dunia, di antara yang roh ni, jasad di bawah di bumi, roh akan naik ke langit. Bila roh ni naik, dia akan menjalani pemeriksaan di setiap langit. Dan di langit yang pertama yang akan disoal ialah akidah, iman. Sahih ke tak sahih, yakin ke tak yakin. Ya, itu sebab saya pentingkan tadi bab iman. Dan saya sebut tadi beberapa perkara yang untuk kita membersihkan hati kita yang kotor, ya. Dan sebelum saya mengakhiri kuliah pada malam ini, saya nak sebut, ada orang tuan-tuan bekalan habis, bekalan air, bekalan makanan, amal dia belum dia meninggal dunia lagi dah habis. Ini yang kita bimbang, takut-takut kita tak cukup bekalan nak bawa balik pulang menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, ya. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fil ghamratil maut. Alangkah ngerinya, ngeri ni takut tuan-tuan, melihat orang yang zalim itu berhadapan dengan sakaratul maut, belum meninggal. Orang kita kata nazak, tengah nazak, apa berlaku? Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat basit apa? Menghulurkan tangan. Tuan-tuan, apa maksud malaikat menghulurkan tangan kepada orang yang hampir nak mati? Orang kita kata tengah nazak ni. Apakah malaikat salam, malaikat peluk, belai, apa lagi? Tak. Quran menyebut malaikat menghulurkan tangan, artinya malaikat memukul orang tu. Wajib beriman, Allah sebut dalam Quran. Siapa yang kena pukul? Orang zalim. Siapa orang zalim? Orang zalim ialah orang yang lawan Allah, tak henti-henti buat benda haram. Mudah-mudahan kita tidak, tuan-tuan, ya. Mata kasar tak nampak. Contoh dia kan, katalah ayah dah nak meninggal, duduk di rumah atas katil tengah nazak, anak-anak pun duduk keliling. Tapi kalau ayah dia ni banyak melakukan benda haram, tak taubat, malaikat pukul. Malaikat pukul. Kalau di hospital pun kan, dikelilingi oleh doktor, nurse, orang nak meninggal ni ada buat benda haram, tak taubat, pukul tu yang habis. Macam mana dia nak berhadapan dengan malaikat maut lagi? Malaikat maut tak ada kesian, tuan. Kalau dia orang dalam atas dunia ni, dia lawan Allah, malaikat tak ada, dia terentak kuat. Sakit. Sebab tu kita siapa ingat ada satu lirik nasyid dulu-dulu lah, mati itu terlalu sakit, di dalam kubur sangatlah sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghempit. Setelah dikubur baru menyesal, teringat diri tidak beramal. Tak beramal, tuan. Malas je nak beramal, kan? Sebab itu kalau boleh kita, saya sebut tadi, kita istiqamah solat sunat, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Paling tidak pun
ada yang menyebut 10 rakaat dan ada yang menyebut 12 rakaat. Okey, yang sebut 10 rakaat ni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi maksudnya 2 rakaat sebelum isyak tu tidak maka tidak makan. Kalau macam tu Ustaz, tak payah buat dah. Apa pula tak buat pula? Kalau sekiranya ada masa, kita buatlah macam kita kuliah ni kan. Tak ada masalah. 10. Tapi kalau yang kata 12 tadi tuan-tuan, ditambah lagi. Zuhur jadi 4. 2. Dan saya nak minta, kalau boleh, umur macam kita ni tuan-tuan, kita istiqamah lah. Solat sunat ba'da qabliyah. Tak termasuk tahajud, tak termasuk witir, tak termasuk duha. Dan kalau boleh, jangan tinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Sebab disebut dengan jelas dalam hadis, man salla raka'atani fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang solat 2 rakaat pada waktu fajar, khairum minad dunya, lebih baik dari dunia dan isinya. Sebab Nabi tahu tak ramai orang yang berkemampuan untuk solat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh. Kalau boleh tuan-tuan, kita istiqamah insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya kuliah kita pada malam ini insya-Allah ya. Kalau tuan-tuan ada Facebook, masuklah dalam Facebook ya. Sebarkanlah ciri masuk syurga 4 kan. 4 kat pahala. Ini cerita dah lama tak masak ikan masin kan. Masak ikan masin sadap pula tu. Masuklah Facebook. Orang dengar meniti Elio kan, la ilaha illallah. Ya betul. Okay tuan-tuan alhamdulillah, terima kasih yang menjemput. Untuk makluman saya pernah berkhidmat di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan Masa tu saya jaga Masjid Sungai Surau, ketua pengarah bahagian Masjid dan Surau. Saya semualah. Tapi saya tak lama, saya setahun 4 bulan. Masa tu memang saya turun ke tiap-tiap minggu, hari Jumaat saya turun masjid, kita tazkirah, khutbah 4 minggu, 3 minggu, sebulan 4 kali, 3 kali turun. Sini masjid apa yang dekat Seremban Jaya tu? Itu saya pernah ceramah tu ya. Okey tuan, tak apalah, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kali pertemuan. Mudah-mudahan ada hikmahnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wa anallahu bihamdihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.